Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada semua sahabat-sahabat, brother-brother, sister-sister Deyonko dekat luar sana. Aku harap korang semua dalam keadaan yang sihat walafiat, dalam keadaan COVID-19 yang semakin hari untuk buat masa sekarang ni makin meningkatkan dekat beberapa kawasan. Korang semua kenalah ikut SOP supaya korang semua tak terkena jangkitan wabak tersebut. Alright, so teruskan pakai pelitup muka, pakai juga hand sanitizer. Jangan berada dekat tempat-tempat sesak lah. Alright, so pada hari ini macam biasa aku nak teruskan lagi segmen APE aku, episod yang ketiga, di mana pertemuan Luffy dengan Nami dan juga taklukan pirate bagi The Clown tu sendiri. Alright, so sebelum aku mulakan video aku nak minta korang untuk subscribe dan tekan bell notification dahulu sebelum korang tengok video ini. Dan jangan lupa juga untuk like and share this video supaya korang boleh dapat video-video aku setiap kali aku upload. Alright, so tanpa kita berborak lebih panjang lagi, marilah kita teruskan dengan segmen Plot Explanation episod yang ketiga. Apa lagi? Let's go! Pertemuan Luffy dengan Nami telah pun ditakdirkan di atas sebuah pulau. Pulau tak diberikan nama, tetapi ada sebuah kampung di atas pulau tersebut yang bernama Orange Village. Orange Village merupakan satu kampung yang menjadi taklukan pirate bagi The Clown sebenarnya, yang menyebabkan orang-orang kampung dia tak tinggal lagi dalam kawasan rumah mereka. Dan mereka juga telah berpindah ke pinggir-pinggir kampung untuk menyelamatkan diri mereka daripada diserang oleh kumpulan pirate bagi The Clown ni sendiri. Alright, sebenarnya apa disaster yang boleh dibuat oleh pirate bagi ni sebenarnya? Alright, okay, bagi ni dia ada satu, orang kata tu, satu meriam tu. Meriam dia tu boleh melakukan satu kemusnahan yang agak besar dalam sebuah kampung tu je. Kau bayangkan kalau rumah kau ada rumah teres kau ada 10 blok. Kalau dia tembak daripada kiri ke kanan, terbalik, lebih kurang lah kiri ke kanan, memang 10 buah rumah tu semua hancur. Itulah orang kata kekuatan meriam yang ada pada bagi. Hasil buatan bagi ni sendirilah. Disebabkan itulah orang-orang kampung dah tak tahan dengan orang kata violation yang dibuat oleh bagi ni. Disebabkan itulah mereka semua berpindah pergi ke pinggir kampung sementara untuk mendapatkan tempat yang lebih selamat. Alright, so bagaimana sebenarnya Luffy dengan Nami ni boleh bertemu? Luffy dengan Nami ni dah bertemu sebenarnya apabila Luffy ni telah pun diterbangkan oleh seekor burung. Akibat daripada keadaan Luffy yang terlalu lapar, dia cuba untuk menangkap burung tersebut, tetapi malangnya burung tersebut yang telah menangkap dia pula. Burung tu telah menggigit kepala dia dan membawa dia lari pergi jauh daripada kawasan pelayaran dia dengan Zoro, dan telah membawa dia sehingga ke kawasan Orange Village, di mana ketika itu kita dapat berkenalan dengan satu lagi watak, iaitu yang akan kita ceritakan dalam APE kali ini, iaitu Nami. Pada awal cerita ini, Nami dikenali sebagai seorang watak yang suka mencuri harta-harta lanun sebenarnya. Alright, so pada permulaan cerita ini kita dapat tahu bahawa apabila Luffy telah pun dijatuhkan oleh burung tersebut di tengah-tengah kota ataupun kampung Orange Village ini, Nami sebenarnya sedang dikejar oleh pirate bagi The Clown akibat dia telah mencuri map untuk menuju ke Grand Line. Disebabkan inilah mereka telah pun bertemu, di mana Luffy akhirnya berjaya menewaskan pirate bagi yang cuba untuk mengejar Nami tersebut, dan mereka pun bertemu. Dan Nami ni bila nampak kekuatan yang ada pada Luffy, dia cuba untuk rekrut, ataupun bukan rekrut sebenarnya, dia cuba untuk mengajak Luffy untuk jadi partner dia. Bila Nami ni orang kata request pada Luffy untuk jadi partner dia, Luffy terus tak berminat sebenarnya. Ketika mereka lepak, Nami telah pun bagi tahu yang dia merupakan salah seorang orang kata tu pencuri harta lanun sebenarnya. Dan Nami pun bagi tahu sebenarnya yang dia sedang mengumpulkan sebanyak 100 juta berry untuk membeli sebuah kampung. 100 juta berry. Kenapa nak kumpul 1 juta? Kampung apa dia nak beli, dan kenapa dia nak beli kampung tu? Korang kena stay tune dengan aku punya channel. Nampak tak? Alright, so selepas itu Nami juga telah menunjukkan bahawa dia mempunyai peta untuk menuju ke Grand Line, dan disebabkan itulah Luffy terus berminat sebenarnya untuk merekrut Nami ni. Sebab apa? Untuk seorang lanun, kalau nak mencari One Piece, dia perlu memasuki ataupun melalui kawasan Grand Line dahulu. Jadi sebabkan itulah, kalau dia tak ada map untuk masuk ke Grand Line, maka ni macam mana dia nak jumpa One Piece kan? Alright, so ketika itulah Luffy ni terus bertanya kepada Nami sama ada dia ni mampu atau tidak navigate kapal. Dan dengan bangganya Nami telah pun bagi tahu yang dia bukan saja boleh navigate kapal, tapi dia juga boleh meramal cuaca ketika di lautan. Nampak tak betapa hebatnya Nami ni? Alright, so ketika itu terus
Luffy tertarik dengan Nami dan terus mengajak Nami untuk join pirate dia. Waktu inilah Nami tu dapat tahu yang sebenarnya Luffy ni merupakan seorang pirate. Jadi ketika itulah terus dia bagi tahu yang dia tak berminat sebenarnya untuk join pirate. Sebab apa? Nami tak suka pun pirate. Antara sebab dia tak suka pirate sebenarnya adalah kerana pirate telah pun membunuh orang yang dia sayang sebelum ini. Dan pertemuan mereka ini telah pun membawa kepada pertemuan antara Luffy dengan Buggy juga, apabila Luffy telah pun diperdaya oleh Nami ketika mana Luffy diberitahu bahawa kalau Luffy ni nak Nami ni join kru Luffy sebagai pirate, Luffy kena pergi jumpa Buggy dulu. Dan apabila ketika Luffy tengah lengah, Nami telah pun mengikat Luffy dan Luffy terus dibawa berjumpa dengan Buggy dan Luffy teruslah orang kata tu dipenjarakan dalam satu sangkar. Alright, ketika inilah di mana pertemuan pertama kali Luffy dengan Buggy sebenarnya, dan ketika itu jugalah Nami telah diminta oleh Buggy sebenarnya untuk menembak Luffy dengan menggunakan meriam yang Buggy buat situ sendiri untuk menunjukkan kesetiaan yang ada pada Nami ni sendiri. Betul ke dia ni nak tinggalkan Luffy punya kru sebenarnya? Seperti mana yang dibohongi oleh Nami lah sebenarnya sebelum itu. Dan ketika itulah konflik mula tercetus dalam kepala otak si Nami ni. Kenapa? Sebab Nami dia fikir kalau ada bunuh orang, apa beza dia dengan apa beza dengan Buggy lah, apa beza dia dengan pirate? Betul tak? So ketika itulah di mana Nami mula untuk membantah arahan daripada Buggy untuk menembak Luffy. Ketika itu jugalah pirate-pirate Buggy mula menyerang Nami, dan ketika itu jugalah Zoro telah pun muncul bagi menyelamatkan keadaan. Ketika itulah di mana Zoro barulah kita tahu dia dah sampai pun Orange Village. Jadi situlah pertemuan pertama kali Zoro dan juga Buggy juga. Dan di situ jugalah berlakunya pertembungan antara Zoro dan juga Buggy sebenarnya, di mana ketika itu dengan satu tebasan saja Zoro saja membelah dua badan Buggy ketika itu. Jadi waktu tu Zoro ingat dia dah menang lah kan. Zoro ingat dia dah berjaya bunuh Buggy tu, macam senang je kan. Nampak senang je. Lepas tu dia terus pergi kat Luffy. Ketika waktu dia tengah melengah-lengah, apa orang kata tu, cuba untuk melepaskan Luffy sebenarnya daripada sangkar tersebut, tiba-tiba satu tusukan telah pun terkena di ginjal kiri Zoro dan telah pun menyebabkan kecederaan yang terlalu serius terhadap Zoro sebenarnya. Rupa-rupanya waktu inilah kita dapat tahu sebenarnya kemampuan sebenar Buggy. Rupa-rupanya Buggy telah pun memakan buah bara-bara Nomi yang memberi dia kemampuan untuk memisahkan mana-mana bahagian badan dia. Tak kisahlah kepala ke, tangan ke, badan ke, kaki ke, kaki ke, tak kisahlah. Jadi ketika itu sebenarnya Buggy telah menggunakan kemampuan itu untuk mencederakan Zoro. Waktu itulah Zoro baru dapat tahu yang dia ni merupakan Devil Fruit user. Dan ketika itu juga Zoro tanpa berlengah masa terus melakukan counter attack dengan menterbalikkan meriam tersebut dan memasang suah, dan terus satu tembakan meriam telah pun terkena terus kepada pirate Buggy dia. Jadi ketika itulah Zoro telah mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Dan waktu inilah kita berkenaan dengan beberapa watak sampingan yang melengkapkan lagi cerita ni, seperti ketua kampung Orange Village tersebut, iaitu Budel, dan juga seekor anjing yang bernama Shushu yang menjaga kedai tuan dia sendiri. Jadi waktu inilah mereka berkenalan. Jadi ketika mereka sedang berborak seperti itu, ketika inilah datangnya seorang lelaki yang berjabang putih tiba-tiba. Penuhlah putih satu kepala tu kan. Rupa-rupanya dia ni merupakan Fukusencho ataupun Vice Captain Buggy sebenarnya, iaitu Moji dengan singa putih dia juga. Ketika inilah berlari Nami dengan ketua kampung itu untuk menyelamatkan diri, dan ketika ini jugalah Luffy telah pun terlepas daripada sangkar tersebut apabila singa Moji ni melakukan serangan terhadap Luffy, dan Luffy berjaya melepaskan diri dan sangkar itu pun hancur sebenarnya. Tapi ketika mana pada pertempuran awal Luffy dengan Moji ni, Luffy telah pun dibantai. Orang kata macam Luffy ni dah dibaling tau. Dia dibaling, contohnya dibaling dari sini, sini rumah, dia baling tembus rumah dan pergi ke bahagian jalan belakang tu. Korang faham tak? Faham lah. Alright. So waktu itulah Moji telah mengambil kesempatan untuk orang kata tu mencederakan Shushu sebenarnya. Dia ni biasalah pirate kan, memang suka cari pasal. Jadi dia telah pun mencederakan Shushu dan telah pun membakar kedai yang Shushu jaga selama ini. Jadi bila Luffy bangun daripada orang kata bangkit daripada dia punya pengsan agak dia kan, dan bila dia nampak kedai Shushu ni dah terbakar, jadi dia mula geram. Sebab bagi Luffy, Shushu cuma ada satu harta je, itu je lah harta Shushu yang terakhir kan. Seperti mana Luffy cuma ada satu harta je. Harta karun yang Luffy anggap sebenarnya adalah pi jerami dia tu sendiri. Alright, bila Luffy nampak keadaan ni, Luffy terus orang kata geram dan terus mengejar Moji dan telah pun men-smackdown
singa kepunyaan Moji tersebut melakukan akid waktu semban. Waktu itu jugalah Moji juga telah pun dibantai dengan hanya satu tumpukan saja dan pengsan di situ, dan mereka telah pun berlari pergi menuju kepada bagi kembali. Jadi pertempuran ini jugalah telah membawa kepada pertembungan akhir antara mereka, Luffy dan juga kumpulan bagi ni. Alright, ketika inilah di mana pertembungan ini berpunca apabila ketua kampung tersebut dah, orang kata dah tak tahan sangat, dah fed up sebenarnya dengan perbuatan yang bagi dah buat dekat kampung dia. Dia terus pergi kepada bagi dan bercakap kepada bagi dan deal dengan bagi supaya dia turun dan bertempur dengan dia sendiri. Jadi ketika inilah bagi dengan tak, orang kata macam tak endah langsung dengan permintaan daripada ketua kampung tersebut, telah pun cuba untuk menembak ketua kampung tersebut dengan menggunakan meriam miliknya. Tetapi pada waktu inilah datangnya Luffy, Nami, Zoro untuk menyelamatkan keadaan, di mana ketika itu Luffy telah pun berjaya memantulkan kembali tembakan meriam yang dilakukan oleh bagi tersebut dengan menggunakan teknik dan memantulkan kembali peluru meriam tersebut ke arah kumpulan-kumpulan bagi ni dan meletupkan kumpulan bagi ni. Tapi malangnya rupa-rupanya bagi dan juga orang kanan dia iaitu Kabaji, si akrobat faktor. Akrobat faktor bahasa Melayu dia petarung akrobat. Aku tak tahu kenapa. Sebab dia pakai basikal tayar satu tu kan. Dan dan mereka berjaya, orang kata survive lah, disebabkan mereka berjaya mengelak daripada serangan balas yang dilakukan oleh Luffy. Maka berlakulah pertembungan antara Kabaji dan juga Zoro, di mana ketika mana Zoro sedang mengalami kecederaan. Walaupun mengalami kecederaan, tapi Zoro ni tetap, orang kata, berusaha untuk menewaskan Kabaji sebab dia nak jadi The Great Swordman. Maka Kabaji telah pun tewas hanya dengan satu tebasan apabila Zoro menggunakan teknik Honmono no Kengi de na. Kepada Kabaji, dan maka tumbanglah Kabaji di situ, dan Zoro pun tumbang akibat daripada kepenatan dan juga akibat daripada kehilangan darah yang banyak. Maka bersambunglah kepada pertembungan antara Luffy dan juga Bagi. Maka pertembungan berlaku, tiba-tiba Bagi telah pun tanpa sedar tu mengambil topi jerami Luffy dan telah pun merosakkan topi jerami si Luffy. Maka Luffy terus merasa geram. Jadi Luffy pun telah melakukan satu tumpukan paru ke arah perut si Bagi apabila Bagi menyentuh dan merosakkan topi jerami tersebut. Jadi ketika itulah Luffy bagi tahu, jangan sesekali kau rosakkan topi aku, kerana topi ni adalah milik Akagami no Shanks. Waktu ini baru kita tahu sebenarnya apa kaitan Bagi dengan Shanks sebenarnya. Bagi ni merupakan kawan baik kepada Shanks sebenarnya ketika berada di atas kapal Goldie Roger dahulu, ketika mereka menjadi apprentice, orang katakan. Jadi ada perkara sebenarnya yang Bagi ni, orang kata, tak puas hati sebenarnya dengan Shanks ni sebenarnya. Antara sebabnya adalah suatu kru Goldie Roger ini berjaya menewaskan, orang kata, Lanun antara Lanun, musuh Lanun yang lain tapi tak dikenali lah apa nama Lanun tersebut. Jadi ketika mereka berjaya menewaskan, Bagi sebenarnya dah dapatkan satu peta harta karun sebenarnya, dan dia sebenarnya dah plan untuk lari daripada kapal Goldie Roger. Tetapi pada waktu ketika itu dia tengah borak-borak dengan Shanks, dan dia diberitahu oleh Shanks sebenarnya yang kru Goldie Roger yang lain ni sebenarnya dah dapatkan satu Devil Fruit. Devil Fruit ni kalau kau jual, kau boleh dapatkan hampir 100 juta berry. Kau bayangkan kalau dia dah ada peta harta karun, dapat Devil Fruit yang harga 100 juta berry. Masyuk babe. Kelak aku macam tu kan. iPhone 11, iPhone 12, iPhone 20 semua aku beli kan. Kita sambung balik. Alright. So Bagi ni terus jadi rambang mata tau bila dengar pasal duit, pasal kalau kau jual Devil Fruit ni kau boleh dapat 100 juta berry. Jadi waktu inilah Bagi dah plan untuk curi sebenarnya Devil Fruit tersebut. Jadi dia berjaya curi, dan pada malam tersebut dia cuba untuk lari. Tapi waktu dia nak lari tu, dia kantoi dengan Shanks, tapi tak kantoi sebenarnya nak lari. Shanks tak tahu pun dia nak lari waktu tu. Jadi waktu dia nak lari tu, dia cuba untuk sembunyikan, orang kata, Devil Fruit yang tengah pegang tu ke dalam mulut dia. Dan tak semena-mena dia telah pun tertelan Devil Fruit tersebut. Dan juga dalam masa yang sama, dia dah terlepas peta harta karun yang dia dah curi sebentar tadi. Waktu inilah sebenarnya baru dah dapat tahu. Dia terlepas, bukan terlepas atas kapal, dia terlepas benda tu dalam laut, tanpa pengetahuan orang lain. Dan dia cuba untuk berenang tapi tak boleh. Sebab apa? Sebab dia dah makan Devil Fruit tersebut. Jadi sebab inilah sebenarnya
Bagi tak puas hati sebenarnya dengan Syah. Dia tak berdendam, dia still macam Syah anggap kawan, tapi dia cuma tak puas hati. Kalau mungkin dalam kepala otak dia, kalau lah aku dapat 100 juta beri dengan devil fruit tersebut, oi gila aku masuk, mungkin kata-kata dia kan. Alright, so kita bersambung kembali kepada pertembungan antara Luffy dengan Buggy. Jadi bila Luffy dah tahu semua ni, Buggy cuba untuk menyerang Luffy dengan serangan yang terakhir. Dengan apabila dia cuba untuk kumpulkan balik anggota-anggota badan dia, tiba-tiba yang kumpul cuma kepala, kaki dan tangan saja. Kau bayangkan, ini rupa dia. So mana sebenarnya anggota badan dia lain sebenarnya? So anggota badan dia lain sebenarnya telah pun diikat oleh Nami ketika itu. Dan waktu inilah Luffy telah menggunakan peluang tersebut untuk melancarkan serangan yang terakhir dengan menggunakan jadi melayanglah Buggy ya, tak tahu ke mana ke langit bertemu dengan ayah Pink agak ya. Alright, so pertembungan mereka pun berakhir di situ, di mana di scene akhir orang kata arc ini, penduduk-penduduk kampung tersebut telah pun datang ke kawasan kampung tersebut untuk mencari ketua kampung tersebut sebenarnya. Tetapi Luffy, Zoro dan Nami telah pun berlari untuk orang kata berlayar lah, supaya orang tak syak yang diorang sebenarnya pirate, antara pirate Buggy sebenarnya. So bila Luffy dah lari ni, ketua kampung tu sebenarnya sangat marah sebenarnya. Jadi dia pun terus mengejar Luffy. Dan bila ketua kampung ni sampai dekat JT, dia nampak sebenarnya yang Luffy ni dah mula berlayar. Dan dengan tangisan yang teresak-esak, ketua kampung ni terus mengucapkan terima kasih kepada mereka sambil menjerit yang dia ni dah terlalu banyak berhutang budi sebenarnya dengan kumpulan Luffy. Jadi sejak itu maka bermulalah pelayaran Luffy, Zoro dan Nami. Maka terrekrutlah Nami secara unofficialnya. Kenapa unofficial? Korang kena stay tune juga untuk tahu kenapa benda-benda ni semua, kenapa aku cakap unofficial semua. Alright, so sampai sini saja video aku untuk kali ni. Agak panjang sebenarnya, banyak sebenarnya flashback cerita pasal satu-satu watak ni. So aku nak kena terangkan korang satu-satu supaya korang lebih faham kan. So aku harap korang tak kisah dengan durasi video kali ni, insyaAllah. So sorry kalau terlalu boring video untuk kali ni. Kepada korang yang belum subscribe lagi channel aku, please subscribe dan tekan bell notification supaya korang boleh dapat video aku setiap hari. Dan juga jangan lupa untuk like and share this video. So itu saja pada aku pada hari ini. So aku harap korang semua stay safe kat luar sana, jaga diri, jaga kesihatan. Jangan, macam biasa aku cakap, ikut SOP dan masa pandemik ni. Alright, so sampai situ saja video kita untuk kali ni. Akhir kata daripada Dayonko, salam daripada Dayonko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.